Bab yang ke-69, bab bersembahyang di antara tiang-tiang dengan tidak berjamaah. Imam Bukhari dengan syaratnya meriwayatkan daripada Ibn Umar, katanya Nabi SAW telah masuk ke dalam Baitullah dengan Usama bin Zaid, Uthman bin Talhah dan Bilal. Lama Nabi SAW berada di dalamnya. Kemudian baginda keluar. Aku adalah orang yang mula-mula masuk selepas baginda keluar. Aku bertanya Bilal, di mana Nabi SAW telah bersembahyang? Kata Bilal, di antara dua tiang di sebelah hadapan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW telah masuk ke dalam Kaabah dengan Usama bin Zaid, Bilal dan Uthman bin Talhah Al-Hajabi. Maksud Al-Hajabi itu pemegang anak kunci pintu Kaabah. Uthman menutup pintu Kaabah setelah Rasulullah SAW masuk. Baginda SAW berada lama juga di dalamnya. Aku bertanya Bilal selepas baginda keluar, apa yang Nabi SAW telah buat di dalam Kaabah? Bilal menjawab, Nabi SAW berdiri dalam keadaan di sebelah kiri baginda ada satu tiang, di sebelah kanan baginda juga ada satu tiang, dan 3 tiang di belakangnya. Pada ketika itu Baitullah ada 6 tiang. Kemudian Nabi SAW bersembahyang. Kata Ismail, ini Ismail bin Abi Uwais, kepada kami, Malik meriwayatkan kepada saya, katanya, 2 tiang di sebelah kanannya. 2 tiang di sebelah kanannya. Kita tengok semula. Ini tentang sutrah lagi. Bab yang ke-69 ni fasal sutrah lagi. Dan membicarakan tentang hukum bersembahyang di antara tiang-tiang. Apa hukumnya sembahyang di antara tiang? Yang ni duduk di celah tiang lah. Sama ada tiang itu dekat ataupun jauh, di celah 2 tiang. Jadi apa tujuan Imam Bukhari buat tajuk ni? Tujuannya, kalau berkait dengan sutra, dengan berada di celah ataupun di antara tiang itu, seseorang tidak akan menjadikan tiang itu sebagai sutra. Tak akan jadi sutra. Tak ada sutra lah. Tak ada sutra. Berdasarkan riwayat sebelum pada ni, kalau kita ingat risalah yang dulu, risalah sebelum pada ni, Sayyidina Umar tarik satu orang tu, dia eret ke bawah biar dia menghadap kepada tiang. Dia ada kaitan juga dengan bab sebelum ni. Mana orang tu sembahyang di antara 2 tiang. Dia bab sebelum pada ni, Sayyidina Umar pun ataupun Ibnu Umar. Baru ni kita sudah bicara. Waktu dia pun pergi pegang orang tu dan tarik biar dia menghadap salah satu daripada 2 tiang. Yang ni dengan menjadikannya sebagai sutra, dengan menjadikannya sebagai sutra. Dalam keadaan ni pun yang dikehendaki ialah kita menjadikan tiang sebagai sutra. Di sini tidak jelas lah nampak macam sutra, tapi kalau mengambil kira bab dulu, ada dah berlaku satu orang itu bersembahyang di antara 2 tiang. Sayyidina Umar tarik. Bermakna bukan sepatutnya duduk di antara tiang itu,
tetapi menjadikan tiang itu sebagai sutera. Sepatutnya gitu. Nota tu pun dia bersambung nota dululah. Para pensyarah Sahih Bukhari mempunyai pandangan masing-masing berhubung dengan maksud Bukhari mengadakan bab ini. Berikut dikemukakan sebahagian daripada pandangan mereka itu. 1. Kebanyakan mereka berpendapat Bukhari hendak menyatakan ada khilaf di kalangan ulama tentang hukum bersembahyang di antara tiang-tiang. Satu perkaranya dia nak ayatnya ada khilaf. Memang itu salah satu maksud Imam Bukhari buat bab. Salah satu maksud Imam Bukhari buat bab macam di sini. Bersembahyang di antara tiang-tiang satu, tapi dia sebut di sini dengan tidak berjamaah. Dia ada maksud tu. Jadi hukum persembahyang di celah ataupun di antara tiang ni apa hukum? Ada khilaf. Bila ada khilaf tu dia buat tajuk lah. Itu cara dia. Pada pandangan beliau, ia harus untuk imam dan orang yang bersembahyang sendirian. Makruh untuk orang yang berjamaah dalam saf sebagai makmum, kecuali saf di hadapan dan di belakangnya telah betul-betul penuh, atau saf makmum hanya seramai yang berada di antara dua tiang sahaja. Pada ketika itu tidak makruh. Sebabnya ialah dengan berada di antara tiang, saf akan terputus. Saf akan terputus, sedangkan menyambung dan memenuhi saf adalah dituntut. Demikian juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri, An-Nakhai, Ahmad dan Ishaq. Antara sahabat yang sependapat dengan mereka ialah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Hudzaifah. Maknanya kalau tu imam tak apa. Dalam masjid tu ada dua tiang, tu imam duduk celah, tak apa. Itu boleh. Tapi kalau makmum, itu jadi makruh. Kecuali kalau tidak makruh, saf depan penuh dah, tak boleh nak masuk. Ataupun kalau nak jadi makmum tu memang cukup duduk di celah tu, telah antara dua tiang tu cukup. Tidak kata sebahagian daripada mereka akan berada di sebelah tiang, luar tiang. Tidak jadi gitu. Akan lagu tu tidak makruh. Tapi kalau menyebabkan dalam sah tu kan kita kata ni tiang. Jadi dipisahkan ni dengan alik sana tiang tu, terpisah dengan tiang. Tu tak molek. Tu makruh. Mengikut Imam Bukhari makruh. B. Makruh kepada semua yang bersembahyang. Tak kira tu imam kau sembahyang seorang ke, tak kira makmum ke, makruh berlaku. Sama ada ia imam, makmum atau ia bersembahyang seorang diri. Inilah pendapat Malik, Imam Malik. Kecuali saf di hadapan dan di belakangnya telah betul-betul penuh. Kalau saf di belakang ada lagi kosong, kena masuk dalam. Kena masuk dalam saf belakang. Maknanya kalau kita kata kita tinggalkan kosong di situ, antara tiang-tiang tu kalau tinggal kosong pun tak apa. Pun tak apa. Sebab kita sekarang ni lah kita nampaknya kalau setengah-setengah masjid tu kan dia letak kipas. Tempat dia letak kipas tu mengambil ruang juga. Dalam satu director tu dia letak kipas. Tapi di tengah tu kosong. Jadi apakah nak masuk di tengah? Tidak. Sebenarnya tinggalkan kosong tu. Jadi satu renggai sikit lah. Dengan hak depan dia tak apa lagi tu. Lebih baik daripada kita duduk di situ dan dipisahkan, saf tu dipisahkan oleh kipas, beberapa kipas yang duduk dalam director tu. Lebih baik kita duduk dalam saf yang penuh. Hak tu hak dikehendakinya. Si makruh kepada imam, tetapi harus kepada makmum dan orang yang bersembahyang seorang diri. Inilah pendapat golongan Hanafiyah. Ini ulama-ulama dalam mazhab Hanafi kata begitu. Kepada imam makruh. Tapi kalau makmum atau orang sembahyang seorang itu tak apa. D. Syafi'i berpendapat harus kepada semua orang yang bersembahyang. Boleh berlaku, harus. Tidak makruh. Tidak makruh.
Sama ada ia sebagai imam, makmum, atau ia bersembahyang seorang diri. Jadi Imam Bukhari nak isyarat kepada beberapa khilaf tu lah. Walaupun khilaf tu tidaklah sampai ke peringkat haram dan tidaklah sampai ke peringkat wajib, Imam Bukhari akan bincang belakang. Mana-mana ada khilaf, walaupun khilaf tu tentang makruh ke tidak makruh ke, dia akan bincang. Dia akan isyarat kepada itu dengan mengadakan bab seperti ini. Dengan mengadakan bab. Itu yang pertama. Inilah pendapat kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari. Dia kata maksud Imam Bukhari buat tajuk ni itulah. Yang kedua, oleh kerana terdapat riwayat yang berbeza-beza, oleh kerana terdapat riwayat yang berbeza-beza, tapi dia jadi macam Melayu dan saya pun jadi terikut-ikut jugalah. Berbeza-beza, kita ingat ke bahasa Arab asalnya kan? Bukan. Yang betulnya hak ramai, ada juga orang guna berbeza-beza. Hak tu. Berdasarkan bahasa asal dia, bahasa Sanskrit. Hak tu. Sebab dia asalnya bhed tu beda lah, beda, bukan beza. Tapi ramai juga orang guna beza kan. Jadi saya rasa guna gini. Tapi lebih tepat kalau nak kira dengan asalnya, kalau orang kata berbeza-beza, lebih tepat. Oleh kerana terdapat riwayat yang berbeza-beza atau berbeza-beza berkenaan dengan persembahyang di antara tiang-tiang, sesetengahnya menampakkan keharusan dan sesetengahnya pula larangan. Bukhari cuba menjamakkannya dengan mengatakan yang dilarang di dalam hadis ialah apabila seseorang bersembahyang dengan berjamaah dalam saf, dan yang dibenarkan pula ialah apabila seseorang bersembahyang seorang diri atau dia menjadi imam. Itu maksudnya. Sebab kita tengok hadis-hadis ni berhubung dengan sembahyang ni, antara tiang ni ada beza-beza. Ada lagu ni, ada yang menampakkan tak apa, ada yang menampakkan terlarang, tak boleh. Mana tak molek. Jadi lagu mana? Adakah jadi bercanggah hadis itu? Bagi Imam Bukhari, dia tidak bercanggah. Cuma kita kena pakai sesuai. Hak ni untuk siapa, hak ni untuk siapa. Sebab itu dia kata bab bersembahyang di antara tiang-tiang dengan tidak berjamaah. Kalau dengan tidak berjamaah, tidak mengapa. Hak tak bolehnya kalau makmum tu, sebagai makmum tu. Kalau berjamaah pun, kalau kita perhati dalam hadis tu lah, berjamaah tu imam tak apa, sebab dia tidak ada sah. Tu imam seorang, ataupun orang yang sembahyang seorang diri, dia sembahyang di antara tiang pun tak apa, sebab dia tidak ada sah. Hak taksirnya putus sah. Itu hak taksirnya. Jadi supaya tidak putus sah, maka makmum itu dilarang berada di antara tiang supaya tidak putus sah. Jadi Imam Bukhari pakai hadis hak nampak macam larang tu, iaitu kepada makmum dalam sah. Hak tu hak tak boleh. Kepada makmum dalam sah. Tapi kalau makmum tu seorang, dia tidak dalam sah, tak apa. Bagi Imam Bukhari tak apa. Gitu. Kalau hak ramai dalam sah, itu baru tak boleh. Ini juga ada yang kata begitu. Sebab apa? Dia tengok tajuk tu babus salah bainas sawari. Dia bukan nak cerita persembahyang di antara tiang saja. Tidak. Bahkan dia nak cerita hukum tu jadi berbeza kerana sembahyang seorang ke atau sembahyang beramai-ramai. Hak dilarang tu berkait dengan hak sembahyang beramai-ramai. Hak nampak boleh tu sembahyang seorang. Sembahyang seorang ataupun jadi imam. Itu tak apa. Yang ketiga, Syekh Zakaria berpendapat Imam Bukhari mengadakan bab ini untuk menghilangkan kekeliruan yang mungkin timbul dari asar Umar atau Ibnu Umar di dalam tajuk bab sebelumnya. Perbuatan Umar atau Ibnu Umar mendekatkan orang yang bersembahyang di antara dua tiang kepada salah satu daripadanya menampakkan semacam tidak sah
atau sekurang-kurangnya tidak elok bersembahyang di antara tiang-tiang. Dengan berkata fi ghairi jama'atin, Imam Bukhari hendak menyatakan keharusan bersembahyang di antara tiang jika tidak berjamaah. Dalam keadaan berjamaah, bersembahyang di antara tiang adalah makruh. Perbuatan Umar atau Ibnu Umar itu hanya bermaksud membimbing orang berkenaan agar mengambil sutra ketika bersembahyang. Sebelum pada ni, dalam risalah sebelum pada ni, Sayyidina Umar macam tak boleh sembahyang di antara dua tiang tu. Dia takut orang kata tak boleh. Sebab tu dia buat bab ni. Dia nak ceritanya Sayyidina Umar tarik tu, dia nak wayak kena ambil tiang tu sebagai sutra. Bukan dia nak wayak tak boleh sembahyang di celah tiang tu. Hak tak bolehnya ataupun yang makruhnya iaitu kalau berada di dalam saf di antara tiang itu. Itu maksudnya. Sebab kalau tinggal begitu boleh jadi orang keliru. Takut-takut tak boleh yang Sayyidina Umar bergomo tarik orang tu. Baru ni kan kita sudah jumpa dalam nuskah Bukhari berbeza tu. Ada yang sebut Umar, ada yang sebut di situ yang tarik tu Ibnu Umar. Sebab tu kita buat atau tu. Sebab ada berbeza. Perbincangan tentangnya boleh tengok dalam risalah dululah. Yang keempat, penulis berpendapat menerusi tajuk bab ini, Bukhari hendak mengisyaratkan kepada beberapa hadis yang melarang daripada bersembahyang di antara tiang-tiang. Oleh kerana ia tidak menepati syarat sahihnya, Bukhari mengisyaratkan sahaja kepadanya. Jika diteliti, hadis-hadis itu lebih tertumpu kepada para makmum dalam saf, walaupun ada ketikanya ia berkait juga dengan imam atau orang yang bersembahyang sendirian. Jadi ini maksud Imam Bukhari buat tajuk dia tu. Inilah bendanya. Yang sebenarnya kita kena tahu usul dia. Usul tajuk Bukhari yang Syekh Zakaria buat di dalam Muqaddimah Lami'ud Darari, lebih 70 usulnya. Kita pun insya-Allah pasal Muqaddimah tu buat suku, perbincangan tentang Sahih Bukhari secara umumnya suku. Jadi hak Kitabul Wahyi yang ada di sini tu, hak start di Kuala Lumpur tu, dulu terjemah saja kan. Ni ada dengan huraian, dengan ulasan. Jadi hak ni memang start isi selalu, isi Bukhari. Sedangkan nak memahami Bukhari itu dia kena faham mukaddimah dia dulu. Mukaddimah tu kalau Lami'ud Darari sejilid, kalau Fathul Bari Hafiz Ibn Hajar buat tu sejilid juga, mukaddimah saja. Dalam mukaddimah tu nak benda yang nak bincang tajuk dia tu, keistimewaan tajuk dia, usul tajuk dia tu, kaedah yang dipakai dalam tajuk dia tu. Dah banyak perkara lah nak bincang. Jenis-jenis kitab hadis, jenis-jenis kitab hadis, dan Bukhari tu masuk dalam jenis mana. Itu dalam mukaddimah berlaku. Dalam mukaddimah berlaku. Jadi dalam hak sudah di photostat tu, hak tu isi dia tu masuk isi. Sebab mengambil kira mukaddimah tu perlu kepada satu jilid yang berasingan. Antara usul tajuk Bukhari ni ialah kadang-kadang dia akan mengisyaratkan kepada hadis-hadis yang tidak menepati syaratnya. Itu termasuk dalam usul dia. Salah satu kaedah untuk dia buat tajuk. Misalnya di sini, bab bersembahyang di antara tiang-tiang dengan tidak berjamaah. Jadi ada hadis tu hak menampakkan larangan, tak boleh. Jadi bagaimana kedudukannya? Hadis tu setara mana? Imam Bukhari tak mari tu. Tak mari. Bahkan dia buat mari hak Nabi SAW sembahyang di antara tiang ada. Dia nak ceritanya hak tu lebih kuat. Tapi hak sembahyang antara dua tiang tu pun, kalau nak perhati, kalau nak kira kan,
Hak tu bukan makmum dalam sah, bukan. Dia seorang, Nabi sembahyang seorang antara tiang. Daripada situlah Imam Bukhari faham, kalau sembahyang seorang antara tiang tak apa. Jadi tu imam kau tak apa, muka dia tidak akan jadi putus saf tu. Jadi lebih tertumpu larangan tu kerana takut putus saf tu. Takut putus saf. Jadi kalau ada hak larang-larang tu, itu tidak menepati syarat dia. Tidak menepati syarat dia. Terutamanya kalau ada hak larang hak sembahyang seorang, sebagai imam ke ataupun sebagai sembahyang seorang diri ke, hak tu. Kalau hak dalam saf tu memang ada juga, tetapi ada pun tidak menepati syarat dia lah, walaupun sahih. Tidak semestinya kalau tidak menepati syarat Imam Bukhari ni, hadis tu tidak sahih, tak mesti. Tak ada siapa pun kata begitu. Tidak menepati syarat Imam Bukhari ni boleh jadi sahih juga, tapi sahih taraf sahih tu rendah, nak banding dengan taraf Sahih Bukhari, perawi untuk Sahih Bukhari. Boleh jadi ia hasan, boleh jadi ia dhaif, boleh jadi belaka ia tidak menepati syarat Bukhari. Jadinya di sini ada hak sahih, tapi Bukhari tak ambil tu. Cuma dia isyarat dalam tajuk saja. Dia isyarat dalam tajuk saja. Mana dia nak kata kitanya kena ambil kira juga tu. Saya tidak sebut tu sebab tidak menepati syarat. Bukan makna saya tak pakar hak tu. Tak boleh pakar. Saya nak ajar bahawa tak boleh pakar hak lagu tu. Kebanyakan je berkait dengan makmum dalam saf. Tapi kalau tu imam, hak larangan, berkait larang, adakah kait larangan itu dengan tu imam ke ataupun dengan orang sembahyang seorang? Tidak banyak. Kalau ada pun sikit-sikit, dan ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Misalnya takut orang melintah ke, lebih baik dia jadikan tiang itu sebagai sutra ke, sebab dia tu imam, gitu. Itu sebabnya kalau dilarang pun. Alasan Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya ialah Nabi SAW sendiri telah bersembahyang di dalam Kaabah di antara dua tiang, seperti dapat kita semua lihat di dalam riwayat di bawah bab ini. Memang Nabi sembahyang di antara dua tiang. Jelas sekali ketika itu baginda SAW tidak menjadi imam. Sembahyang di dalam Kaabah dalam peristiwa itu dilakukan Rasulullah SAW secara sendirian. Ibnu Umar dan lain-lain sahabat juga telah mengikut jejak Rasulullah SAW itu. Para sahabat pula menceritakan mereka dilarang membuat saf di antara tiang-tiang. Kenyataan itu jelas menunjukkan berjemaah dalam saf sebagai makmum di antara tiang-tiang adalah makruh. Banyak hadis hak lagu tu. Tapi hak sahabat lah, sahabat-sahabat lah. Hadis-hadis dan asar-asar berikut adalah antara yang menyebut larangan bersembahyang sebagai makmum dalam saf di antara tiang-tiang. Lebih tertumpu hak tu larangan tu. Yang pertama, Abdul Hamid bin Mahmud meriwayatkan, dia kata, kunna ma'a Anas fa sallayna ma'a amirin min al-umara fa dafa'una. Dia tu kata-kata dia jadi bersambung tu sana. Dal tu fadafa'una hatta qumna wa sallayna baina as-sariyatain faja'ala Anas yata'akhkhar wa qala qad kunna nattaqi hadha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Anas, bermaksud kami pernah bersama Anas bersembahyang di belakang salah seorang pemerintah. Kerana kesesakan, kami tertolak sehingga terpaksa bersembahyang di antara dua tiang. Anas pula hundur ke saf belakang. Bila begitu dia hundur ke saf belakang. Ini perbuatan sahabat ya. Setelah selesai bersembahyang, beliau berkata, kami di zaman Rasulullah SAW dahulu selalu mengelak daripada bersembahyang di antara dua tiang seperti ini.
Jadi Imam Bukhari tak sebut ni, tapi dia tahu hadis ni. Jadi hak dia buat tajuk ni, dia isyarat kepada hak tu lah. Ini tak molek kalau makmum ni buat saf di antara tiang, jika menyebabkan putus saf itu. Sepakatan tadi lah. Tapi kalau makmum tu seramai cukup antara tiang tu, tak apa. Jadi ini kata sahabat. Maknanya Nabi SAW larang. Larang. Sebab itulah sahabat-sahabat dia mengelak. Kalau boleh tak silah sembahyang di antara dua tiang begitu. Hadis ni sahih juga. Dan ramai imam-imam hadis yang meriwayatkannya. Cuba tengok tu. Senarai nama. Kita tak sebut di sini dalam kitab apa-apa sebab maklum. Kecuali kalau kitab dia tidak biasa, baru sebut. Misalnya Imam Nasa'i dalam Sunan, Abu Daud dalam Sunan, Tirmizi dalam Sunan, Ahmad dalam Musnad dia, Ibnu Hibban dalam Sahih dia, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih dia, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dia. Jadi tak sebut kitab tu tak apa. Itulah maksudnya. Kecuali kalau kitab lain, kita akan sebut. Itu satunya. Imam Bukhari nak isyarat kepada hak tu lah. Jadi kalau kita sekarang ni sembahyang duduk antara tiang, kan ada masjid ni, setengah-setengah masjid tu banyak tiang, setengah-setengah tu tak banyak. Tapi tak banyak pun kalau dia buat ke tepi pun. Jadi putus kalau duduk di situ. Semoleknya tinggal hak tu. Tinggal. Lepas tu kita kata jadi renggai sikit lah, tidak sama dekat lah antara saf. Tak apa. Tak apa. Tidak mestinya mana kena rapat. Tak mestinya begitu. Kita kena lebih jaga hak ni lagi, daripada nak buat saf tu. Kecuali kalau penuh, tak boleh, boleh lah, baru boleh duduk situ. Kalau penuh, alik belakang tak boleh nak undur dah, alik depan pun tak boleh nak pergi dah, duduk situ ya boleh. Tak apa. Dalam keadaan tu tak apa, tidak makruh. Kalau tidak makruh. Yang kedua, Muawiyah bin Qurrah meriwayatkan daripada ayahnya. Kata ayahnya, kunna nunha an nasuffa baina as-sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nutradu anha tardan. Bermaksud kami sentiasa dilarang membuat saf di antara tiang-tiang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami betul-betul dihalau darinya. Jadi zaman Nabi dulu kata dia memang larang, tak boleh duduk antara tiang tu kalau nak buat saf. Kami betul-betul dia kalau ada situ dia halau, adalah sah tua-tua halal, jangan duduk situ. Sampai begitu sekali. Ini menunjukkan memang kurang molek lah. Kurang molek lah duduk di antara tiang tu. Kalau semaya seorang, hak lebih moleknya kita jadikan salah satu daripada tiang itu sebagai sutra. Itu Imam Bukhari naknya dalam bab sutra ni. Dalam bab sutra ni. Jadi kalau duduk di lain, tak ada juga sutra. Sebab kita sudah bincang dah dalam risalah yang pertama, Sutratul Imam, Sutratul liman khalfahu. Sutra imam adalah sutra kepada orang yang di belakangnya. Jadi tak perlu ada sutra lah masing-masing. Itu Sutratul Imam, itu sutra dia dah lah. Tu. Ini kalau dia sembahyang seorang ataupun dia jadi tu imam, molek duduk situ. Kalau makmum tak ramai lah. Kalau makmum ramai, dia duduk depan lah. Kalau sekarang ni di mihrab tu, kawasan mihrab, kawasan mihrab. Mihrab tu kan, kalau di sebelah kiblat tu dia gitu masuk sikit, itu mihrabnya. Sebenarnya mihrab itu di zaman Rasulullah SAW tak ada. Masjid dia sebelah kiblat tu betul gitu. Betul gitu. Tapi kalau buat pun tak apa. Bukan salah, bukan jadi bid'ah. Buat mihrab itu sebab ianya dibuat selepas tu, zaman sahabat. Mana tak apa. Inilah dua hadis yang tidak menepati syarat Bukhari, dan beliau isyaratkan sahaja di dalam tajuk bab di atas. Itu yang kita kata Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada hadis yang tidak menepati syarat dia, yang mana hadis-hadis itu menunjukkan tak molek lah berada di dalam saf di antara tiang-tiang.
Tak molek. Tapi tak molek tu adakah sampai ke peringkat haram? Bagi Imam Bukhari dan jumhur ulama, tidaklah sampai ke peringkat tu. Tidaklah sampai ke peringkat haram, cuma makruh. Tetapi bagi setengah-setengah golongan, bila dia halau sampai begitu, menunjukkan benda ni tidak main-main, bukan sekadar makruh sahaja. Ahlul zahir, mazhab zahiri, bukan semua juga. Ada di antara mereka yang mengatakan memang tak boleh, haram. Dah ada larangan sampai gini mau, haram. Tapi Imam Bukhari tidak begitu. Ini semua menunjukkan bahawa Imam Bukhari itu tidak bermazhab zahiri. Tidak bermazhab zahiri. Ramai orang kata Imam Bukhari ni kau zahiri. Memanglah ada lah, banyak juga dia serupa. Kebetulan lah supaya dia serupa dengan orang-orang lain lah. Tapi nak kata dia tu mazhab zahiri, tak. Misalnya dalam kes ni, dia tak serupa dengan zahiri. Dia hanya mengatakan makruh. Tentang kenapa dilarang bersembahyang di antara tiang-tiang, ada 6 pendapat para ulama mengenai illat atau hikmatnya. Apa yang dilarang duduk bersembahyang di antara tiang tu? Sama ada, tadi kan kita sudah tengok ada khilaf ulama tu. Ada yang kata tak boleh dalam semua keadaan, untuk semua. Ada yang kata tak apa berlaku. Jadi bagi orang yang kata tak boleh tu, apa yang jadi dilarang bersembahyang di antara dua tiang tu? Kenapa? Dia mesti ada illat dia, ada sebab dia. Sebab dalam Islam ni banyak kita boleh tahu apa gini, tapi banyak juga kita tak boleh tahu. Tak boleh tanya lah, tak selesai. Pakai terima sajalah, terima. Tapi banyak daripadanya yang orang panggil, ada dua jenis, ma'qulul ma'na. Satu lagi ghairu ma'qulil ma'na. Ma'qulul ma'na tu mana kita boleh fikir benda tu, boleh fikir. Ada munasabah tu boleh fikir. Ghairu ma'qulil ma'na, tak boleh fikir, tak sapa kat kita. Apa dia jadi sembahyang zuhur ni 4 rakaat, apa? Tak boleh tu, nak tentu tu nak kata ke mana-mana, tak boleh lah. Sebab tidak makul. Tak boleh nak capai dengan akal, tak boleh. Tapi kalau hak ni, ada beberapa ni pendapat. Yang pertamanya kata Al-Qurtubi, diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah mengkhususkan tempat itu untuk jin Islam bersembahyang. Itu ada riwayat, tetapi diriwayatkan. Bila kata diriwayatkan, kalau bahasa Arab dianya ruwiyah. Kalau ruwiyah itu orang panggil sirah tamrid. Sirah tamrid, ia menunjukkan tidak kuat. Pendapat itu tidak kuat. Ada tapi tidak kuat. Kalau hadis, mana tidak sahih, dhaif. Dhaif. Jadi kita nak kata mestilah tempat tu tempat jin sembahyang, jadi kita mesti kena cadang khusus kerana tu, tak boleh. Bukan begitulah. Tapi mungkinlah setengah-setengah tempat tu ada. Pengalaman saya semasa duduk di Deoban zaman budak-budak dulu, Darul Ulum Deoban itu, memang kita menghafal Quran, duduk di kawasan Nodara, dia panggil Nodara. Nodara tu macam dia buat 9 pintu. 9 pintu nak masuk ke kelas besar. 9 pintu, budak-budak duduk mengaji situ lah. Tapi situ sekat pukul 12 lah. Lepas tu tak boleh. Jadi Syekh sana kata kumpulan lain pula nak mari ngaji. Memanglah kalau dengar bunyi gemar tak tahu gapo. Duduk situ. Lepas tu lagi tepatnya daurah tafsir. Dia bentuk bangunan dia buat tu pun memang unik lah, Darul Ulum Deoban. Sebab bahagian bawah ni macam-macam ilmu. Lapis tingkat bawah sekali, macam-macam ilmu mengaji situ. Bahagian atas hadis, atas sekali tafsir. Tempat ada kubah tu, situ. Situ tu kalau tengah malam tak boleh duduk situ. Kalau tidur situ nyakak ngitok lain.
Banyaklah berlaku memang. Sama ada dia akak pergi letak lain ataupun jadi ni. Bahaya juga. Jadi dia tepak-tepak lagu tu kan, memang jin ni suka lah. Jin Islam. Nak pergi ngaji, nak pergi buat ibadat kata, nak pergi duduk kata, nak nopai lah. Kalau hak jahat tu tak suka lah. Dia ganggu, dia gapo, tapi lama-lama dia lari juga. Tapi makan masa sikit lah. Dia lari tu hak molek-molek pula mari tak apa. Jadi dia ada tempat-tempat begitu. Jadi kalau dalam masjid ni hak biasanya situlah tempat dia. Tetapi tidak semua masjid. Dengan arti kita tak boleh nak pegang dengan hak ni cerdas selalu. Larang, jangan, itu tempat jin. Kata gitu tak boleh. Tak boleh lagi gitu. B, tempat itu biasa juga digunakan sebagai tempat letak kasut dan selipar. Dengan sebab ada kemungkinan tertanggal kotoran dan najis daripada kasut dan selipar, itulah dilarang bersembahyang di situ. Demikian kata Ad-Dusuqi. Ini pendapat yang kedua. Mana sabar dia fikir itu sebabnya tak bui itu. Tempat kita ni tidak berapa nampak kan. Kalau pergi luar negara memang nampak lah. Sebab apa? Lama-lama kita boleh jadi gitu juga kan. Sebab kalau letak tangga tu hilang selipar, jalan kaki ayah kelik dah. Lagu mana? Tu yang sedihnya umat Islam ni. Tu yang sedihnya. Apa? Kekurangan huduh ke sesak ke menyakit, ada masalah, ada lah tu kan. Jadi di luar negara banyak tempat dia selipar tu naik, kasut kau naik sekali. Bukan letak luar. Kalau letak luar mahal-mahal hilang. Sebab kita begitu juga dah lah ni. Sebab kita begitu juga. Jadi wak naik tu letak mana? Dia ada cadat antara soft tu. Dia ada tempat ruang kotak dia letak untuk letak kasut selipar. Ini bukan apa nama ni di celah tiang. Antara soft tu. Ada juga lagu tu. Ada juga setengah-setengah tempat tu di antara tiang-tiang tu dia letak tu. Bukan. Jadi situ orang pun tak pergi sembahyang sebab letak kasut. Tempat letak kasut. Jadi bila tempat letak kasut, walaupun tak ada kasut, ketika tak ada kasut, tak ada selipar, boleh jadi bekas-bekas dia tu ada kan, tak boleh lah untuk kita sembahyang. Itu kata Ad-Dusuqi. Ini ulama dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Malik. Orang kita pun ada juga nama Dusuqi kan. Dusuqi tu sepuluh lain-lain, sepuluh Suyuti lah sebenarnya nama tepat. Nama tepat. C. Saf akan terputus apabila bersembahyang di antara tiang-tiang. Sedangkan orang-orang yang sembahyang berjamaah dituntut supaya memenuhi saf dan tidak memutuskannya. Inilah pendapat kebanyakan ulama tentang hikmatnya. Inilah hak paling sedap. Kebanyakan ulama kata inilah sebabnya yang tak bui sembahyang di antara tiang-tiang tu, sebab dia jadi putus. Katakanlah kita kata tiang tu dengan dinding tu. Kalau kita duduk sama betul, berdiri sama betul dengan tiang tu kan, jadi putus lah. Tempat tiang tu boleh sorak tu. Jadi hak semoleknya tak salah kalau ada tiang lah. Kena belakang sikit. Jangan duduk tempat tiang tu. Sebab kalau kita kata orang depan tu duduk atas, orang belakang ni pun dia akan dekat sangat pula dengan tiang untuk nak sujud, susah juga. Jadi tinggal ambil ruang sikit, ambil ruang sikit begitu. Inilah pendapat kebanyakan ulama. D. Boleh menyusahkan orang-orang yang hendak lalu. Hikmat ini disebut oleh Maulana Rashid Ahmad Al-Gangguhi. Boleh menyusahkan. Sebab orang kadang-kadang tak perasan kan, tak perasan. Bila kita duduk tiang tu, pertama kalau tiang besar, dia pun lalu litah. Bila dia mari dia balik sana, dia tak nampak, dia lalu litah. Itu mendedahkan dia kepada dosa. Walaupun kita kata dia tidak sengaja, tapi perbuatan dia tu tak molek lah, dan boleh mengganggu orang yang bersembahyang. Boleh jadi dia kejut tiba-tiba mari. Sebenarnya kedudukan dia tu tak kena. Kalau lah dia tu duduk di belakang tiang buat sutra, selesai.
Ni dia sudah tidak ada sutra. Dia sudah tidak ada sutra kalau dia bersembahyang di celah tu. Jadi susah orang nak lalu. Ia adalah tempat syaitan di masjid. Demikian kata Ad-Dardir. Dardir ini ulama dalam fiqh mazhab Malik juga. Mazhab Malik. Dia kata tempat syaitan. Kalau dalam masjid, mana tempat dia berkumpul? Situ. Tempat dia nak melancarkan serangan kau apa, dia duduk situ dulu. Rasulullah SAW sendiri telah beranjak dari tempat baginda SAW dan para sahabatnya tertidur sehingga terlepas waktu sembahyang subuh dengan alasan tempat itu adalah tempat syaitan. Jadi kalau tempat syaitan, kita tak sudut tembal lah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dulu kan ada, kita sudah jumpa dah juga, dia tertidur sampai terlepas sembahyang subuh, cerah. Lepas tu dia pun kata, kita beralih, ni tempat syaitan, kata dia. Maknanya kita kata dah tempat syaitan, kita duduk kat situ biar dia lari. Nabi tidak buat gitu. Nabi tak buat gitu. Dah tempat syaitan, biar dia lah, dia ramah dah, tak ada lawan kita. Nabi SAW sudah tunjuk dah. Dan ini juga menunjukkan kita jangan main-main. Walaupun hak tak betul pun, walaupun hak sesat, hak salah pun, main dengan orang puja ni, dia syaitan ada situ. Bila syaitan ada, dia akan ganggu kita untuk menimbulkan keraguan di dalam hati kita. Misalnya, kalau kita tengok Tok Pekong kak, jangan pergi duduk kecil tak tu kalu atas kepala dia. Misalnya Tok Pekong, walaupun kita kata Tok Pekong ni palsu, zaman Nabi dulu peracur, katok pecah, boleh. Ya, tu. Tapi ada kalanya dia jadi tempat tu main orang duk puja ni kan. Sebenarnya ia jadi, boleh jadi gangguan tu. Bukan Tok Pekong tu sendiri dak, syaitan tu yang suka dia pergi duduk. Cokok atas tu, mana biar orang sembuh dia. Dia nak marah, Tuhan nak suruh dia ni sujud kepada Adam. Lah ni anak cucu Adam, sembuh dia. Dia akan ambil peluang. Kita tak nampak. Kita tak nampak dia nak cakung atas tu. Sebenarnya dia ambil peluang. Nampak orang dah semua dia pergi. Bila begitu dia jagalah. Dia nak suruh orang nampak, berkatnya ni Tok Pekong ni, memang Tuhan sungguh lah. Sebab apa orang buat jadi sakit perut. Tu dia, kerja dia je buat. Kau sesat orang. Jadi kita sepatutnya jangan, tak sah. Kalau nak buat juga, dia kena ada persiapan. Dia kena ada persiapan. Jangan pergi buta gitu je buat apa-apa. Kalau tidak kak, banyaklah yang kita dengar zaman-zaman dulu gapo kan. Tak boleh bakar tempat-tempat dalam hutan tak satu kali. Tak boleh. Dia mari serang kita, bakar rumah dia kata. Bakar kawasan dia. Mari makan otak kita. Ada berlaku dalam masyarakat kita ni pun ada. Mati. Jujur orang tengok nak pergi mana baik rumah dia. Mana ada baik wah. Lama ada. Tu berlaku dekat sini. Mana orang tua dulu raya. Tahu mati. Dia kekoh dia. Pasal apa? Dia kata pergi bakar kawasan rumah dia. Tak boleh. Dia main kait dengan syaitan, dengan jin ni. Dia seporan kalau bakar rumah dia. Marah. Cuma kita kata kita mana tahu rumah dia. Kita tak nampak. Itulah susahnya. Sebab tu dia kena beringat. Dan Nabi SAW ajar dah isyarat dah kepada kita. Dia kata mari kita pindah tempat lain. Dia pergi tempat lain jauh sikit, barulah semaya situ. Tidak kata cepat-cepat maya situ lalu dah. Dia kata tempat syaitan. Jadi bila kita tahu tempat itu tempat syaitan, tak usah duduk tebal lah. Kena beringat, tak usah duduk betul lah kata. Tak usah duduk betul. Kata kawasan tu keras sikit, kita buat degil gitu. Tak usah lah. Dah berapa orang dah jatuh situ. Kita kena beringat lah. Kalau nak pergi pun kena beringat. Kena beringat benar. Jadi dia kata itu tempat syaitan. Sebab syaitan pun dia boleh masuk juga dalam masjid untuk ganggu orang lah. Walaupun masjid tu lebih merupakan tempat malaikat, tapi syaitan dia pergi juga. Ini pendapat
Ad-Dardi F. Larangan itu khusus dengan masjid-masjid yang tiang-tiangnya tidak betul-betul sejajar, seperti tiang-tiang di masjid Nabi SAW di zaman baginda SAW dahulu. Dengan bersembahyang di antara tiang-tiang masjid seperti itu, saf-saf pasti tidak akan berada dalam deretan yang lurus. Hikmat ini juga disebut oleh Maulana Rashid Ahmad Al-Gangguhi dalam ifadatnya yang bernama Al-Kawkabud Durri Syarah Sunan At-Tirmidhi. Bukan dalam Lami'ud Darari Syarah Bukhari itu dah. Ini dalam ifadat dia. Ifadat ni dia panjang. Ifadat ni imla lain. Imla tulis ni hak saya nak sebut ni. Tu imla. Dia pun tulis. Tu imla. Ifadat ni untuk guru mengajar. Untuk guru mengajar anak murid cantik. Bahasa tu bahasa anak murid lah, beza lah sikit daripada hak tu guru tu, tapi isi dia hak dia. Itu ifadat. Bukan hak dia tulis sendiri, anak murid ni cantik. Itu ifadat. Sebab Maulana Rashid Ahmad Gangguhi ni, selain daripada Lami'ud Darari Syarah Bukhari itu, Al-Kawkabud Durri ni Syarah Tirmidhi pun dia ada buat juga. Tetapi orang boleh baca tu sebab ada anak murid hak jenis, seorang je, hak bisa je, iaitu ayah kepada Syekh Zakaria tu, Maulana Muhammad Yahya nama dia. Dia lah yang buat dalam bahasa Arab tu. Asalnya ifadat ni dalam bahasa Urdu, dia mengajar tu dalam bahasa Urdu. Tapi ada seorang anak murid ni buat. Jadi cepatlah orang tahunya ilmu tu. Sebab bahasa Arab ni kan bahasa antarabangsa umat Islam. Jadi hak mana tak erti bahasa Urdu pun dia boleh baca juga. Satu begitu. Dia kata hak tak boleh ni kalau tiang-tiang tu tidak betul. Ada juga masjid kan tiang-tiang tak betul. Jadi kalau duduk di antara tiang tu, boleh jadi kepada orang yang tidak terasuh dengan disiplin lah, dia akan jadi bengkok. Ni setara gini lah kita kata, setara kita learning ni nak ayatnya tu. Di masjid tu kan dia ada kapek tu, ada garis dah tu. Dia boleh lagi jolong kaki alah ke belakang, jolong alah ke depan dah. Kita kata orang di belakang tu susah lah, jadi sepit lah nak sujud. Dia muka dia ke belakang. Kita kata ada dah tak ada dia tu, lain dia. Biar datang lah tumik tu daripada hak tu sikit. Hak tu tak erti lagi dah. Jadi susah. Tu lah setara ada tak. Kalau tak ada kau satu sepuluh zaman Nabi, tak ada lah. Tapi dalam waktu dia disiplin boleh. Betul lah. So dengan tu imam pun, terutama saya dalam rumah kan, sebelum nak semayang tu dia pergi dulu. Ni rotan tangan. Kalau dapat betul lalu. Sebelum nak semayang nak suruh betul saf, betul-betul dijaga semua. Dah lah kata betul saf tu, pergi tengok pula. Dah main banyak kali lagu tu, jadi betul. Buat gitu sama. Sebab itu betul tu penting. Betul tu penting. Jadi tiap-tiap ni ada juga setengah-setengah masjid tu dia tidak sama. Bila tidak sama, dia tu ikut dengan tiap tu, dia jadi sah pun tidak sama. Maknanya kalau kita tengok sah tidak sama ni tak molek lah, menunjukkan perselisihan, menunjukkan tidak bersatu hati, tidak bersatu padu, tidak sekata, tidak sependapat, tidak sefikrah. Dia menggambarkan hak tu, tak sih lagu tu. Itu bendanya. Jadi dalam masjid ni segala-galanya nak tunjuk falsafah masyarakat Islam tu. Ikut imam ikut Allah. Dalam satu kawasan tu simbolik kepada negara, negeri, tempat tinggal. Lepas tu jemaah masyarakat ni bersatu padu menuju kepada akhirat belaka, sebab Allah belaka. Itu maksudnya. Jadi tak suruh kemah lah. Sebab di situ pendidikan dia duduk situ. Dia tak ada lah pendidikan sekolah dia macam-macam, ada buat kerusuh ni tak ada. Pada gitu je orang dulu betulnya. Orang dulu jadi betul, jadi molek, jadi berdisiplin tu pada puasa, pada sembahyang waktu, pada waktu. Sebenarnya tak perlu dah hal lain.
Tak apalah. Habislah. Itu antara hikmat lah. Kenapa dilarang bersembahyang di antara tiang-tiang. Barulah kita pergi kepada hadis yang pertama, iaitu hadis 474. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, katanya Juwairiyah meriwayatkan kepada kami daripada Nafi', daripada Ibni Umar, katanya, dan seterusnya. Jadi di sini Juwairiyah kita nampak. Juwairiyah meriwayatkan daripada Nafi'. Kita biasanya nama Juwairiyah nama orang perempuan kan. Sini ni Juwairiyah bukan perempuan, ni lelaki. Lelaki. Dia cuba tengok bawah tu. 811. Juwairiyah di sini ialah Juwairiyah bin Asma. Mak pun nama Tina juga. Apa dia? Ayah. Asma tu biasanya orang perempuan kan. Ayah dia tu pun jenis nama berkongsi juga. Bin Ubaid bin Mikhraq Ad-Dubai Al-Basri, seorang perawi lelaki, bukan perempuan. Jangan kita kata Juwairiyah ni perempuan pula, ambil daripada Nafi', anak murid Ibnu Umar tu. Juwairiyah ialah salah satu nama yang dikongsi lelaki dan perempuan di kalangan orang Arab. Itu kena maklum. Antara perawi atau tokoh lelaki yang bernama Juwairiyah ialah Juwairiyah bin Mushir. Dia ada meriwayatkan hadis daripada Ali. Juwairiyah bin Bashir, dia meriwayatkan daripada Hasan. Juwairiyah bin Asma, dia meriwayatkan hadis daripada Nafi'. Salah satu hadis yang diriwayatkannya daripada Nafi' ialah hadis di atas. Juwairiyah bin Al-Hajjaj, dia seorang penyair. Antara perawi atau tokoh perempuan yang bernama Juwairiyah pula ialah Juwairiyah Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW. Juwairiyah binti Ziyad, Juwairiyah binti Alqamah. Ayah Juwairiyah, perawi hadis di atas, bernama Asma. Asma juga salah satu nama yang dikongsi lelaki dan perempuan di kalangan Arab ni. Selain ayah perawi, ada dua orang lagi bernama Asma, iaitu Asma bin Harithah dan Asma bin Rabab. Ni orang lelaki juga. Kedua-dua mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan perempuan pula yang bernama Asma ialah Asma binti Abi Bakar, Asma binti Umais. Kedua-dua mereka juga adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak ni nama hak kongsi ni kita kena tahu. Sebenarnya Ibnul Jauzi dalam kitab dia Al-Mudhish, banyak lagi dia senarai, ramai lagi. Ni nama ni hak kongsi. Hak ni kongsi nama dia dengan ayah dia sekali, serupa nama. Hak ni berkongsi nama dia saja, ayah dia lain. Dia sebutlah kau ada dalam kitab tu, tapi kita tak simpan je. Sini ambil orang tu sajalah, sekadar tu. Sekadar tu cukup dah. Jadi supaya kita dalam di kalangan masyarakat kita ni dah, gapo dia nama orang lelaki pun ada, orang perempuan pun ada. Rohani ni. Rohani. Azmi ya. Azmi ada. Nurizan jadi gitulah. Itu di kalangan masyarakat Melayu. Di kalangan masyarakat Melayu dia ada lagu sana. Tapi kalau macam Azmi, kalau dari segi bahasa tidak salah, kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Apa dia tadi dia sebut? Rohani ya. Rohani. Kalau rohani tu nak kira lebih sesuai lelaki. Lebih sesuai lelaki. Sebab ruhani. Ruhaniyah. Kalau perempuan kan nak kira. Tapi benda tu sudah umum dalam masyarakat kan. Sebab dalam masyarakat Arab ni lah, dia ada dikongsi sana. Ada dikongsi sana. Jadi di sini sebab tidak ada bin tu kan, Juwairiyah meriwayatkan kepada kami daripada Nafi'. Seolah-olahnya Juwairiyah ni perempuan. Tak. Juwairiyah ni Juwairiyah bin Asma. Ayah dia tu pun nama lagu tu juga, berkongsi juga. Daripada Ibnu Umar, katanya Nabi SAW telah masuk ke dalam Baitillah dengan Usamah bin Zaid, Uthman bin Talhah dan Bilal. Dia masuk
Lama Nabi SAW berada di dalamnya. Kemudian Nabi keluar. Kata Ibnu Umar, aku adalah orang yang mula-mula masuk selepas baginda keluar. Aku bertanya Bilal, di mana Nabi SAW telah bersembahyang? Kata Bilal, di antara dua tiang di sebelah hadapan. Cuba perhati, Imam Bukhari ambil, di antara dua tiang. Maknanya Nabi SAW ada bersembahyang di antara dua tiang. Apa kita kata tak bolehnya? Sebab itu Imam Bukhari kata, kalau sembahyang seorang tak ada makruh, boleh. Contoh, buktinya ni Nabi sendiri sembahyang dalam Kaabah. Dalam Kaabah dia sembahyang di antara dua tiang. Kalau makruh Nabi tak buat. Kalau makruh, ini sekurang-kurangnya harus. Sekurang-kurangnya harus. Itulah yang Imam Bukhari simpulkan. Jadi bagi orang yang kata tak boleh belaka dalam semua keadaan, kerana dia mungkin pegang dengan hadis lain, bagi Imam Bukhari itu tak sepatutnya begitulah. Kita kena utamakan hadis hak dia ni, sebab hak dia ni lebih tinggi kedudukannya. Dari segi taraf dia tu lebih tinggi, syarat dia tu ketat. Sepatutnya kita kena utamakan hak ni lah. Kalau ada pun hak lain. Kalau ada pun hak lain. Sebab sebab makanan lah juga. Sebab makanan kan, makanan ni ada. Tapi hak ni sedap, makan hak sedap lah. Apa makan hak tak sedapnya, kenyal juga. Makan hak tak sedap pun kenyal juga. Tapi hak ni sedap, hak ni sejuk, hak ni panas. Nak makan hak mana? Makan hak panas lah, sedap panas-panas. Kita kata nak bukan setengah-setengah tu tak sedap lah. Kalau sejuk, goreng pisang tak sedap, sejuk. Jadi hak ni pun Imam Bukhari nak royak. Imam Bukhari nak royak, kalau sembahyang di antara dua tiang ni, kalau orang sembahyang seorang, ada dalil ni. Yang dilarang, ada dalam hadis-hadis larang itu, dia berkait dengan soft tu, takut jadi putus. Yang ni itu dia hak terlibat dengannya makmum hak ramah tu, bukan tu imam, bukan orang sembahyang solat. Sebab Nabi SAW sendiri buat ni. Kalau lah makruh, dia tidak buat. Tak apa. Hadis seterusnya, ini riwayat daripada Ibnu Umar lagi. Rasulullah SAW telah masuk ke dalam Kaabah dengan Usamah bin Zaid, Bilal dan Uthman bin Talha Al-Hajabi. Uthman bin Talha Al-Hajabi ni siapa kelani keturunan dia tu pemegang anak kunci Kaabah. Dulu kita sebut dah ni dalam risalah yang keberapa tahu. Nabi SAW kata tak boleh siapa dia ambil. Siapa-siapa ambil daripada dia ni pengkhianat. Sebab tu siapa kelani pun orang Islam diterima, walaupun pemerintah tu bertukar-tukar dah, berapa kali bertukar dah, tapi penjaga, pemegang anak kunci Kaabah, anak cucu dia sampai kiamat. Nabi kata sampai kiamat. Jadi dijaga pula tu. Dijaga. Jadi dia lah pegang anak kunci Kaabahnya. Semasa jahiliah pun dia pegang juga. Nabi SAW tidak lucukan jawatan itu. Tak. Bila ni cerita ni pada tahun yang ke-8, iaitu pada ketika pembukaan Mekah, Fath Makkah. Bila pergi, Nabi SAW panggil, suruh panggil dia Uthman. Lepas tu dia masuk Islam ke apa, tak apalah, dia tu molek. Dulu kita sudah bicara tentang dia ni, latar belakang dia lebih kurang pernah lalu dah. Jadi dia pergi. Hak masuk dalam tu Bilal antaranya, Usamah hak masuk dalam Kaabah sekali dengan Nabi SAW. Tetapi dulu kita bincang ketika ada dah hadis ni, cuma lagu lain sikit lah. Usamah dia tidak tahu Nabi SAW sembahyang dalam Kaabah, padahal dia masuk juga. Tapi Bilal yakin, Bilal kata ada Nabi sembahyang. Kenapa berlaku begitu perselisihan ataupun perbezaan pendapat tu? Dulu kita sudah bincang dah. Tengok sana lah, tengok sana. Bila masuk ke dalam, Uthman menutup pintu Kaabah setelah Rasulullah SAW masuk. Dia tutup pintu Kaabah. Bila masuk, tutup pintu Kaabah. Lama jugalah Nabi SAW duduk dalam tu. Aku bertanya Bilal selepas baginda keluar, berapa yang lama tu? Banyak kerja dia.
Antaranya membersihkan Kaabah tu daripada berhala-berhala, daripada lukisan-lukisan yang teruk-teruk lah. Lukisan dalam tu menggambarkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni guna azlan, guna cabuk anak panah tu, kalau nak menentukan sesuatu kerja. Padahal Nabi Ibrahim tak ada lagu tu. Dia punah ajaran tu. Dia kaitkan dengan Nabi Ibrahim bukan-bukan. Berhala-berhala pun ada dalam tu banyak. Jadi Nabi SAW bersihkan hak luar dalam ke apa. Itulah antara kerjanya dia. Basuhlah, cara basuh. Bawa air masuk dalam tu, basuh. Lepas tu setelah bersih semua, inilah bendanya dia buat dalam Kaabah tu. Dia semaya. Usamah kata Nabi tak semaya, dia doa saja. Dia berdoa saja. Sebab dalam tu luah juga. Kalau duduk alik sana, apabila tutup pintu dia gelap, tak apa nampak lah. Lepas tu semaya tu bukan banyak rakaat, bukannya banyak rakaat, 2 rakaat saja. Jadi dia tak perasan boleh jadi masing-masing. Kalau duduk di sana, dia tengok Nabi duduk doa ni, dia berdoa kan, tak apalah masing-masing. Itu ya sebab jadi khilaf tu. Tapi Bilal kira-kiranya dia tidak tinggal Nabi tu duduk dekat, Nabi duduk perhati semua sampai dia boleh royak. Ni Nabi masuk, kalau masuk ke pintu tu, dia ada tiang depan. Tiang depan tu gini-gini dia gambarkan tu tepat. Mana Bilal perhati sungguh. Dan Ibnu Umar dapat maklumat ni daripada Bilal lah. Daripada Bilal. Aku bertanya Bilal selepas baginda keluar, apa yang Nabi SAW telah buat di dalam Kaabah? Bilal menjawab, Nabi SAW berdiri dalam keadaan di sebelah kiri baginda ada satu tiang. Sebelah kiri ada satu tiang, di sebelah kanan baginda juga ada satu tiang, dan 3 tiang di belakangnya. Pada ketika itu Baitullah ada 6 tiang. Kemudian Nabi SAW bersembahyang. Kata Ismail bin Abi Uwais kepada kami, Malik meriwayatkan kepada saya, katanya 2 tiang di sebelah kanannya. Bukan 1 tiang, tapi 2 tiang di sebelah kanannya. Jadi jumlah semuanya ialah 6 tiang lah, kalau mengambil kira riwayat Ismail tu. Tapi kalau dalam riwayat Abdullah bin Yusuf ini, nampak macam 5 sahaja, bukan 6. Bapa jadi bercanggah gitu? Bapa jadi bercanggah gitu pula? Nak tengok penyelesaian dia, tengok pada nota 812, 812 tu. Zahir hadis 475 ini dan hadis 474 sebelumnya menunjukkan bahagian dalam Kaabah mempunyai 5 tiang. Kalau kita perhati molek, 5 tu nampak tu. Bagaimana setelah dikatakan Nabi SAW berdiri dalam keadaan di sebelah kiri baginda ada 1 tiang, di sebelah kanan baginda juga ada 1 tiang, dan 3 tiang di belakangnya. Perawi mengatakan pula selepasnya, pada ketika itu Baitullah ada 6 tiang. 6 maknanya 5 saja dalam lagu tu. Jadi apa maksud dia tu? Berdasarkan riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari secara mudzakarah daripada Ismail di hujung hadis 475 tadi. Dia kata Ismail. Mana tadi? Kata Ismail bin Abi Uwais kepada kami. Tu, situ. Itu saja baru benar jika dikatakan pada ketika itu Baitullah ada 6 tiang, baru betul. Berdasarkan riwayat secara muzakarah, bukan secara tahdits dan sama. Selayang pandang riwayat-riwayat ini nampak macam saling bertentangan. Saling bertentangan. Mana satu daripadanya yang betul? Sukar juga untuk diterjihkan riwayat Ismail daripada riwayat Abdullah bin Yusuf daripada Malik. Jadi Abdullah bin Yusuf ni ambil daripada Imam Malik juga. Ismail bin Abi Uwais ni pun ambil daripada Malik juga. Apa yang jadi beza tu? Apa yang jadi beza? Inilah orang yang mengaji hadis, dia benar-benar ni lah nak selesai tu. Nak selesai yang nampak bertentangan. Satu kerja juga tu. Satu kerja juga. Kalau kita nak kata kita nak tarjihkan riwayat Ismail,
agak susah. Sebab apa? Hak tu riwayat secara mudzakarah. Abdullah bin Yusuf ni meriwayatkan secara ikhbar. Dia kata akhbarana. Jadi hak riwayat secara ikhbar, dia mengikut ilmu hadisnya. Secara tahdith, yang ni dia kata haddathana, lebih tinggi kedudukannya. Jadi kalau kita nak tarjihkan, kita kena kata hak 5 tu lah, 5 tiar tu. Hak 6 tu riwayat secara mudzakarah. Secara mudzakarah ni Imam Bukhari nak isyarat kepada tidak berapa kuat. Tidak berapa kuat. Kalau kata kuat pun nak banding dengan hak ni, kuat hak ni lagi. Macam mana kita nak tarjihkan hak 6 tu? Tapi nampaknya hak 6 tu lebih sesuai dengan hak Ibnu Umar kata. Kaabah tu pada masa tu ada 6 tiang. Lebih sesuai. Pulaknya hak tidak kuat tu lebih sesuai dengan kenyataan perawi dalam tu. Dia kata Kaabah tu pada masa tu ada 6 tiang. Pada masa tu masa mana maksudnya? Waktu kena berjelas itu. Pada masa tu, pada ketika tu ketika mana? Hak tu kena berjelas itu. Situ benda yang jadi nampak macam bertentangan tu. Pada hakikatnya kedua-dua riwayat itu tidak bertentangan dan ia dapat dijamak dan ditatbikkan. Al-Kirmani mengemukakan beberapa taujihat untuk menyelesaikan dua riwayat yang kelihatan bertentangan itu menggunakan kaedah jamak dan tatbik. Dia bagi ada kaedah jamak dan tatbik. Jamak ni makna kita terima belakang. Tatbik ni kita sesuaikan. Hak ni, hak kata lagu ni menunjukkan hak ni kait dengan hak ni. Hak ni pula berkait dengan hak ni. Misalnya kita kata hak dia kata 5 tu hak kemudian. Ya, dia Ibnu Umar kata Kaabah ni pada masa itu ada nas, pada masa tu dulu nas tu. Jadi hak kata nas pun betul juga hak dulu. Hak kata 5 tu betul juga hak kemudian. Itu orang panggil kaedah jamak dan tatbik. Satu lagi kaedah taufik. Dia panggil kaedah taufik. Bukan taufik dan hidayah tu dah. Kaedah taufik ni kita cuba kompromikan. Nampak hadis-hadisnya nampak. Itu kita cuba damaikan. Boleh terima. Kalau tak lagi semua tu, baru kita pergi kepada kaedah nasakh. Kita kata salah satunya mansukh. Atau sebelum pada tu guna kaedah tarjih dulu. Nak tarjih hak mana? Hak mana lebih kuat? Kalau tak boleh juga tarjih, baru pergi kepada mansukh, nasakh. Itu kaedah yang dipakai oleh ulama. Itulah benda. Jadi hak kita dapati hukum yang sedia ada ni gini, beza nampak dengan hak lain tu. Setelah melalui proses tadilah masing-masing imam mujtahid tu, ulama tu kaji buat ni, pilih hak ni. Hak ni pilih kaedah ni, pakai kaedah ni. Hasil daripada pakai kaedah tu dia dapat gini. Jadi berbezalah. Hak tu jadi macam soalan baru ni kan. Upah haji tu wajib ke tidak? Kalau mazhab Malik kata tak. Tak ada upah haji ni. Upah haji ni tak ada. Dia kata mazhab Imam Abu Hanifah pun lagu tu juga. Hak adanya dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Apa dia jadi beza? Benda-benda ni pasal kaedah yang digunakan tu tidak sama. Tetapi boleh ke? Memang boleh lah. Memang boleh lah. Kalau tak boleh, saja boleh. Memang Nabi SAW tidak buiru dia tidak akan kecek lagu tu. Dia tidak akan buat gitu jadi tak terang pula. Dia akan kata dengan jelas lah, sehingga jadi tak ada khilaf. Bila dia tidak terang, guna kaedah tu hasil dia berlainan, itu makna direstui juga. Tak apa lagu tu. Khilaf tu khilaf yang direstui. Memang dikehendaki kita khilaf pun. Dikehendaki kita khilaf pun. Tidak setengah orang dia kata biar serupa lah molek. Yalah, kita bukan budak-budak sekolah nak suruh serupa. Pakai baju lagu ni belakang. Bukan sekolah kita lagu ni kan. Orang ni matang, tua, dewasa. Bukan semua budak sekolah. Berapa ramai hak mengaji sampai ke peringkat universiti. Ni nak bebas lah. Ni pakaian pun tak boleh bebas. Biar warna beza-beza pun tak apa. Memang nak tak serupa tu molek, barulah ada kepelbagaian. Tidak boleh kita kata jadi tak serupa, dia jadi pecah pula lah, tidak bersatu pula. Dia hak kena bersatu, hak kena sepakat, kena serupa, kena betulnya saf tu. Hak tu tak ada mazhab kata tak apa, tak betul sah. Semua mazhab kata kena betul sah. Semua.
Hak tu mandikan daging. Adapun dari segi pakaian, dari segi makanan, tak apalah, ikut masing-masing lah. Hak tu. Jadi yang jadi berbeza ni antara puncanya benda-benda gini lah. Benda-benda gini. Yang pertama, di dalam riwayat Abdullah bin Yusuf perawi iaitu Ibnu Umar menggambarkan bilangan tiang di dalam Kaabah selepas berlakunya fitnah Ibnu Zubair. Semasa pemerintahannya, Ibnu Zubair telah membina semula Kaabah. Banyak juga perubahan dibuatnya. Salah satu perubahan yang dibuat Ibnu Zubair ialah tiangnya dikurangkan. Jadi hak kata 5 ni selepas zaman dia. Itu antara bendanya. Daripada 6 menjadi 5. Kata-kata Ibnu Umar bahawa pada ketika itu Baitullah ada 6 tiang pula, menggambarkan bilangan tiang Kaabah sebelum itu. Daripada zaman Rasulullah SAW hingga ke zaman Ibnu Zubair, tiang tu ada 6. Bila Ibnu Zubair merintah, dia pun ubah. Sebab apa? Dia ingat hadis Nabi SAW kata kepada Aisyah, kalau aku tidak fikir puak-puak ni baru masuk Islam, aku ubah Kaabah ni serupa sampai Nabi Ibrahim dulu. Sebab apa? Kaabah sedia ada paklan ni dalam bentuk hak ni lah. Dalam bentuk hak ni berapa kali berubah dah tu pun, tapi dalam bentuk hak ni kedudukannya tinggi, kedudukannya ada satu pintu, bukan 2 pintu. Itu hak kemudian. Hak Nabi Ibrahim dulu ada 2 pintu. Dan dia rapat tanah. Rapat, bukan tinggi, bukan akak gitu, tinggi sebelah ni. Jadi bila Nabi SAW kata gitu, Ibnu Zubair pun fikir zaman dia tu orang Islam lama dah. Tak ada orang kafir, tak ada nak jaga hati siapa-siapa ataupun takut orang akan kata gana-gana. Ini menunjukkan Nabi SAW kadang-kadang dia jaga juga masyarakat ni. Ambil kira juga, takut jadi fitnah lebih besar. Orang ni kadang-kadang banyak sangat soalan pening juga. Kalau boleh kita kurangkan sedapat mungkin kita kurangkan. So timbullah setengah-setengah perkara. Setengah-setengah perkara tu dia akan lendik. Dia kata lendik akan jadi betul dengan sendiri. Dengan berlalunya masa dia akan jadi molek. Itulah hikmat Nabi SAW. Ada benda yang bertolak ansur, ada benda tak boleh, dia tidak tahu bertolak ansur. Tak boleh bertolak ansur. Macam ni dia tak apa, dia biarkan. Dan dia pun duduk menghadap kepada Kaabah tu lah. Kaabah dibina semasa dia berumur 35 tahun sebelum dia jadi Rasul. Dia pun terlibat juga dalam pembinaan Kaabah tu. Jadi Kaabah ada siapa kelak ni tidak seperti zaman Nabi Ibrahim. Antaranya kalau zaman Nabi Ibrahim dia termasuk Hatim tu kan, Hatim ataupun Hijib tu orang panggil. Binaan sekerak tu. Hak tu masuk dalam Kaabah lah juga. Hak asalnya. Mana ada dinding juga lah situ. Pakatan. Begitulah rupanya. Tidak kata 4 segi betul. Halik tu cekong gitu. Itu hak asalnya. Jadi bila orang-orang kafir Quraisy ni bina Kaabah, pada ketika tu Nabi SAW tidak jadi Rasul lagi, umur 35. Dia pun terlibat sama. Bila buat tu tak cukup pitih. Nak bina sepenuhnya tak cukup pitih tu ada, tapi pokok dia pun mikir juga nak buat Kaabah ni. Pitih hak tak bersih tak bersih. Dia ada juga kapi pun dia ada juga kira-kira tu. Ada juga nak bersih, nak gapo kan. Memanglah. Cuba kita tengok setengah-setengah parti kalau zaman ni kan. Dia pakai baju putih belakang. Kapi pada kena. Buat apa? Nak kayak bersih lah. Saya ni, kita ni kumpulan bersih lah. Okay? Dia ada benda-benda lagu tu orang kapi. Jadi bila tak cukup duit, dia benda separuh saja. Lagu ni bukan seponat zaman Nabi Ibrahim. Bila Ibnu Zubair naik mereka, tapi pecah pada masa tu. Ibnu Zubair ni dia tidak mahu taat setia bai'ah kepada pemerintah-pemerintah dari kalangan Bani Umayyah. Dia tak sih. Dia nak buat sendiri. Dia nak merintah sendiri. Dan Mekah dan Madinah tu kawasan tu dikuasai oleh dia. Walaupun alik Syam, alik apa nama ni, Mesir, alik mana,
tidak dikuasai oleh dia. Tapi kalau musuh-musuh Islam berlawan dengan Islam, dia pun lawan juga. Sumpah dengan pihak lain lah, lawan juga. Kalau hak mana-mana sesak ke apa, dia misalnya Khawarij ke apa, dia pun menentang juga. Sumpah pokok Bani Umayyah tu pun menentang juga. Cumanya dari segi ni hikmat Tuhan nak buat jadi bala ni orang Islam ni, gitulah dalam sejarahnya. Jadi Ibnu Zubair ni bila dia mengata, dia ingat hak Nabi kata begitu, dia putus Kaabah. Dan dia bina semula supaya hak asal, hak dia maklum. Termasuk hak tu Hatim tu jadi dalam Kaabah. Pintu ada dua, Alik Nisa di sana, boleh tubik di sana. Lepas tu dia perendah Kaabah tu. Perendah Kaabah tu. Daripada 6 tiang jadi 5 tiang saja. Itu antara hak dia buat. Dah buka hak sampai asal tu 5. Apa ni hak kafir Quraisy. Dan Nabi SAW dia tak buat tu kerana ada sebab dia. Sebab kita ni lah Nabi semaya tarawih 3 malam je. Apa yang kita buat sampai sebulan puasa tu? Nabi buat 3 malam sebab ada sebab dia. Kita kata begitulah juga. Dia pun pakai kaedah tu. Tiba-tiba inilah ceritanya. Dia sebut fitnah Ibnu Zubair Kirmani. Fitnah Ibnu Zubair. Maknanya jumhur ulama, walaupun dia ni sahabat, tidak berapa setuju dengan Ibnu Zubair ni. Kebanyakan ulamanya, kebanyakan sahabatnya lebih cenderung kepada Bani Umayyah pada masa itu. Sehingga kebangkitan Ibnu Zubair ni dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sirah, disebutkan sebagai fitnah, ujian kepada umat Islam. Ujian nak ikut orang mana? Ni pun sahabat, ni pun boleh-boleh juga. Dia jadi gitulah. Politik ni dia jenis gitulah. Sekali-sekali tengok nampak macam berebut gitu kan. Tapi sahabat-sahabat ni kita kena suka baik lah. Kok mana-mana pun kalau Ibnu Zubair naik, dia pakai hukum tu juga, Quran sunnah tu juga. Kalau hak Bani Umayyah naik, gitu juga. Jadi tak ada beza mana. Cuma mungkinlah adalah hak masalah-masalah semasa yang kita tidak nampak. Apa yang jadi sampai begitu sekali tak bersatu, dia jadi bercanggah tu. Adalah benda-benda yang seumpama tu. Macam kita sekarang ni beza. Kalau hak ni naik, dia nak pakai hak Islam. Hak ni naik, dia nak pakai undang-undang orang kafir. Beza hak tu. Macam hak ni, dia tak ada beza. Tak ada beza. Serupa je. Hak tu lah yang jadi pening tu. Di kalangan sahabat pun ramai juga hak pening. Tak saya terlibat mana-mana, tak saya cang. Siapa perai-perai, siapa bunuh, matilah Ibnu Zubair ni, matilah akhirnya. Lepas tu sahabat-sahabat tu ingat, kalau dah sudah balah gitu, pedang ni buat pedang, tak usah balas sama kita agak dia sampai bertetok, membunuh. Jadi kecewa lah, sedih lah berlaku pada masa tu. Tapi selepas pada Ibnu Zubair tu mati, tak ada lah pencabar. Teruslah pemerintahan itu dipegang oleh kerajaan Bani Umayyah. Sampai habis kerajaan Bani Umayyah, tak ada dah dicabar oleh mana-mana. Sebelum daripada Ibnu Zubair tu, Sayyidina Husain cabar juga. Sahabat mati juga. Nak kata kalau kita kata nak kata puak-puak dia ni anggap kerajaan Bani Umayyah ni tak betul, apa dia tidak pakat dengan Sayyidina Husain? Dia tak sah sekali dengan Sayyidina Husain. Ibnu Zubair dia sendiri suku. Dan dia ni cucu Sayyidina Abu Bakar. Cucu Sayyidina Abu Bakar orang lebih. Dan orang yang mula-mula lepas pada hijrah ni anak hak mula-mula lahir. Dan Nabi SAW ludah dalam mulut dia tu. Maknanya orang memang bisa lah. Memang bisa. Ibnu Zubair ni dari segi alimnya, dari segi hebatnya, pahlawan pemerintahannya memang. Tapi itu itulah ulama kata fitnah Ibnu Zubair. Jadi fitnah. Sewaktu hal lah urusan ni kita tidak tahu. Hak semasa ni pun kita tak tahu belakang kan. Ni kan pula 1000 tahun lebih. Sewaktu hal lah. Tapi kita kena suka baik pada sahabat-sahabat ni, adalah tu. Dia nampak ke mana-mana. Itulah cerita hak ni. Yang kata 5 dengan beza tu, situlah. Yang kedua, boleh juga dikatakan perkataan amud di dalam hadis ini dipakai sebagai isim jenis.
Isim jenis harus digunakan untuk satu, dua atau lebih dari itu. Maka ia merupakan perkataan mujmal, yang ini tidak jelas maknanya. Riwayat Ismail daripada Malik lah yang menjelaskannya. Sesah juga kalau ini pendapat yang kedua untuk menyelesaikan. Jadi dia kata alif ini ada amud, alif ini ada amud. Jadi penggunaan perkataan amud itu tidak bermakna satu, alif ini ada satu, alif ini ada satu. Tidak memberi makna gitu. Sebab kita kata insan, itu lain jenisnya. Perkataan insan, innal insana lafi khusr. Jadi insan itu orang panggil isim jenis manusia. Perkataan dia tu, perkataan tu kalau kita tengok dalam bahasa Arab, perkataan dia mufrad. Sebab dia ada jamak. Insan, anasi, jamak dia. Dalam Quran pun ada sebut wa anasiya kathira. Itu jamak kepada insan. Tapi insan itu sendiri bila dia tu mufrad, dia tu isim jenis. Bila isim jenis manusia. Jenis manusia ni seorang kok? Tidak lama. Jadi dia ada makna banyak juga dalam tu. Jadi supaya juga sini kata amud bukan berarti satu. Bukan berarti satu, tidak semestinya satu. Itu benda kena perhati ya. Yang ketiga, bilangan tiang di sebelah hadapan tempat Ibnu Umar bersembahyang juga ada 3 seperti di bahagian belakangnya. Oleh kerana 3 tiang di sebelah hadapan tempat beliau bersembahyang itu tidak betul-betul sejajar, perawi hanya membilang yang betul-betul sejajar sahaja, iaitu 2. Rangkai kata bainal amudain al-muqaddamain, di antara 2 tiang di sebelah hadapan, mengisyaratkan kepada taujih yang ketiga ini. Jadi sebab apa dia tidak sebut 3, dia sebut 2 tu sebab 2 tu setentai betul. Ini pandangan lah, pandangan masing-masing. Yang keempat, mungkin juga ketiga-tiga tiang di sebelah hadapan itu sejajar, tetapi oleh sebab Rasulullah SAW bersembahyang dekat tiang tengah, Bilal mengatakan baginda bersembahyang di antara 2 tiang di sebelah hadapan. Dia sembahyang 3 adanya sebelah depan, tapi Nabi duduk tengah tu, tepi hak tengah. Jadi bermakna dia bersembahyang di antara 2 tiang. Dia nak royak bersembahyang di antara 2 tiang. Jadi tidak nak royak sebelah tu ada 3 tiang. Itu pendapat masing-masing lah tu. Kok mana-mana pun nak pelepah lah, nak pelepah sebab nampak bertentangan tu hadis tu. Habislah di situ. Kemudian antara pengajaran dan panduan yang dapat diambil daripada 2 hadis di atas ialah 1, ketelitian sahabat dan keprihatinan mereka dalam mengingati dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satunya kita tengok Bilal, dia perhati tu, dia perhati. Sebab dia boleh royak molek. Lepas tu orang tanya dia boleh royak molek gini-gini. Mana ambil berat sungguh sahabat-sahabat ni terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar pun kalau hak tidak masuk, pergi tunggu. Bila tubik tu tanya saya, apa Nabi buat dah? Dia nak buat kata, biarlah benda tu tidak wajib pun. Ini mana sunnah Nabi, hak Nabi buat ni molek belaka. Molek itu walau tidak semestinya hak wajib, hak sunat pun. Molek juga kita ambil berat, seperti mana Ibnu Umar buat. Yang kedua, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat 6 tiang di dalam Kaabah. Demikianlah tersebut dalam kebanyakan riwayat. Tetapi di dalam setengah riwayat tersebut 5 tiang sahaja. Riwayat yang menyebutkan 5 tiang itu sebenarnya tidak bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan 6 tiang. Kedua-duanya boleh dikompromikan mengikut kaedah jamak. Jadi kita tak boleh kalau tengok hadis nampak bercanggah jadi sebuah inti hadis. Kita tak boleh pakai sebab ni gini, ni gini, canggah saja. Kepada orang yang ngaji sepuas hadis selesai, tak ada gapo. Bahkan hak bercanggah tu moleknya kita dapat maklumat lebih. Dia jadikan masalah pula kadang tu. Tak boleh lagi tu kena pakai kaedah jamak dulu. Semolek-moleknya guna belaka hadis ni. Guna belaka. Jangan tinggalkan. Jadi kadang-kadang guna tu lagu mana? Gunakan sesuai lah. Tatbik untuk orang ni. Misalnya kita kata ada hadis yang Nabi semuanya letak atas dada, ada yang letak bawah pusat, ada letak atas pusat, ada betul gini saja, betul gini. Lepas gitu tak ada.
Nak hak mana soalnya? Ya boleh berlaku lah. Cuma kita kata tengok sesuai hak mana. Kalau Imam Ahmad kata, Imam Abu Hanifah kata, kalau orang perempuan sesuai atas dada ni. Sebab katakanlah kalau auratnya terdedah, terbuka lah katakan, gapo dia yang dia tutup. Kalau orang perempuan, tu dia tutup ni, dia tutup ni. Sebab dikehendaki perempuan itu lebih menutup dirinya. Dia akan tutup, hasil molek dia situ. Tetapi kepada lelaki, setengah orang kata, setengah ulama kata, dah lelaki pun gitu juga. Ikut dia. Lepas tu kita tengok ada orang pegang sini dah. Dia jantung, syarat kepada jantung. Macam-macam ada. Dia khilaf dalam semaya daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum tu kan 200 lebih ada khilaf. Jadi ikutlah hak ada mana pun. Macam-macam 200 lebih ada khilaf. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Ke mana-mana pun cuba menyesuaikan. Hak kata gini memberi makna gapo. Kalau kita hormat kepada orang, kita tunduk, tok tangan, bawah pusat macam hamba. Gitu. Dia kata. Ada kata atas pusat pula. Atas pusat pun ada gitu juga. Tak ada hormat juga. Imam Malik kata, dah banyak sangat. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Hak asalnya manusia ni duduk gini kau. Tak kali dia cacat dia kata, lepas hak tu hak asal. Kata dia. No. Hak tu hak asal. Dia bagi kata. Jadi kalau kita tengok ke mana-mana pun ikut dah. Benda kecil tu. Benda kecil tu. Tapi kalau nak pakai jamak tadi, hak ni sesuai untuk orang perempuan, hak ni sesuai untuk orang lelaki. Jadi boleh pakai juga. Boleh pakai juga. Sehingga kita tengok kalau dalam mazhab Hanafi lebih berlalu untuk orang perempuan ni kalau dari segi semaya. Sebab apa dia? Kalau mazhab Syafi'i ke mazhab lain kan, kalau ketika sujud juga tungging serupa lelaki perempuan. Kalau mazhab Hanafi dah. Tengok pasal apa? Dia pakai hadis, dia cuba jamak. Dia ada cara dia lah. Jadi cara dia lah ke mana? Dia duduk dulu. Daripada berdiri tu duduk dulu, rapat punggung dulu. Duduk. Lepas tu tunduk setakat mana pun. Tapi kalau orang perut bocik, nak juga lagu tu kan. Tak terbuat lagu tu. Tak terbuat lagu tu. Hak mengandung kau gapo susah tu. Jadi dia kira dalam keadaan biasa, kalau boleh buat lagu tu lebih tertutup. Sebab tungging tu tidak sesuai dengan orang perempuan. Ada pula dalam hadis sebut, ni kamu ni semua orang perempuan. Maknanya ada beza tu orang lelaki dengan perempuan. Ada beza. Tapi ke mana-mana pun boleh hak kebanyakan kata serupa je. Situ serupa je. Serupa juga. Kalau hak dalam hadis sebut buka ketika sujud tu, buka tangan. Siapa sahabat nampak ketiak Nabi. Jadi orang perempuan nak buka lagu tu juga kah? Ada. Orang perempuan tutup. Rapat gitu. Bahkan dalam mazhab Hanafi kata orang lelaki bukan semaya jebuk apa buat buka gitu dah. Kena orang menyakiti juga. Jadi hak moleknya rapat. Jadi hak kata buka ni ketika semaya seorang aku tu imam kau. Itu jalan jamak orang panggil. Kaedah jamak, pakai kaedah jamak dah tu. Dia nak pakai belaka. Cuma hak ni untuk di sini, hak ni untuk di sini. Sesuai molek lagu tu. Jadi kita tak payahlah terikat. Mazhab Syafi'i kata molek buka. Buka ke buka pun tengoklah dulu keadaannya. Tengoklah dulu orang ramai ketak dah. Kita nak semaya, nak duduk tahiyat tu nak duduk sepuluh tahiyat akhir kan. Jadi boleh menyakiti, terutama ada hak sakit kaki, ada hak apa kan. Dia perlu luar banyak mazhab Syafi'i ni. Tapi kalau hak lain, dia duduk sepuluh tahiyat awal. Dia duduk sepuluh tahiyat awal, mana ruang tu tak makan banyak dan tidak menyakiti mana-mana pihak. Hak tu lebih sesuai. Jadi kita tahu dah ada berlaku ke hadis. Apa nak terikatnya dengan sun ni dalam keadaan tidak sesuai. Kalau kita ikut situ akan menyakiti mana-mana pihak.
Sebab sepik sangat ni musim raya, kalau kita kata semaya raya, kita kata semaya raya ni kadang-kadang terpaksa sujud atas peti orang tu. No. Sebab atas tangga, pakai atas tangga. Apa lagu mana? Dalam keadaan. Jadi lagi molek lah sebenarnya ambil semua tu. Tak usah kita hadkan kita ke sini sampai tak boleh lah. Tak kena tu. Tengok tempat juga, keadaan juga. Yang ketiga, untuk memahami sesuatu hadis. Untuk memahami sesuatu hadis dengan tepat, anda harus merujuk kepada hadis-hadis lain yang juga berkaitan dengan perkara yang sama. Kita kena tak boleh tengok salah. Kena tengok orang lain kata. Jadi kita ni apa faedahnya kita kata? Apa faedahnya kita orang biasa kita mengaji? Mana kita nak dah tengok, nak boleh banding ni. Sekurang-kurangnya kita dengar dah kita mengaji ni. Kalau nampak beza, kita cuba fikirlah, timbal lah. Adalah tu kat mana-mana. Iyalah tu. Boleh jadi dia pakai hadis ni, dia pakai hadis ni. Tak apa dah setara. Tidak jadi tertutup fikiran tu. Tidak jadi beku. Tidak boleh bertolak ansur. Itu faedah kepada orang ngaji kan. Kalau kita tengok gini, dia boleh cek lagi. Sepatutnya begitu. Yang keempat, untuk keselamatan dan mengelak daripada berlaku kesesakan di dalam Kaabah. Pintu Kaabah boleh ditutup ketika seseorang pemimpin atau ketua negara masuk ke dalamnya. Itu antara pengajaran yang kita dapat juga. Jadi tidak mungkin orang kata kalau masuk dalam tak boleh tutup pintu, kena buka, biar orang lain boleh masuk, serupa kan? Gitu ke? Kalau kita tengok sini tak. Kita tengok sini, Uthman tu dia tutup pintu bila Nabi masuk. Takut-takut orang lain masuk ramai kan? Adalah maksud Nabi SAW nak buat dalam tu yang perlu kepada tidak ramai tu. Tak molek kalau ramai. Begitu juga kalau Nabi SAW siapa? Ketua negara, pemimpin. Jadi kalau sekarang ni ketua negara pergi, supaya tidak jadi sesak-sesak dalam tu, atau mungkin orang ambil kesempatan ke nak berlaku pembunuhan kau dalam tu pula, lagi bahaya tempat yang tertutup ni. Jadi hak molek katuk. Jadi katuk tu tak apa, tidak kata menghalang orang untuk beribadat. Tak. Sebab nak ibadat luar boleh tahan ibadat, serupa je. Bahkan lebih molek lagi ibadat luar, sebab kita menghadap sebutir Kaabah. Kalau duduk dalam, kita menghadap satu tapai saja, satu bahagian dinding saja. Sebab tu semua ulama kata kalau duduk di luar lebih afdal lagi. Bahkan kalau semuanya berjemaah tak boleh dalam tu. Ada ulama yang kata dulu kita sudah bincang dah sebenarnya. Masalah tu sudah bincang dah. Hak bolehnya tentu boleh sembahyang sunat. Sembahyang jemaah hak fardu ada khilaf lagi. Kenapa? Sedangkan di luar tak ada khilaf. Sebab apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Masjidil haram tu sebutir masjidil haram tu lah, ke arah tu, bukan sebahagian daripadanya. Walaupun boleh juga Nabi buat, tapi nak kata dia buat sembahyang fardu tak ada. Tidak sabit, tidak ada. Yang kelima, membenarkan orang-orang yang berkenaan sahaja masuk ke dalam sesuatu tempat adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kata kita diskriminasi, kita memandang hina setengah-setengah golongan, tidak sama rata, tak boleh buat gitu. Ini masuk nak mesyuarat kocip itu, orang-orang tertentu saja. Patutlah lagu tu. Kalau masuk ramai-ramai buat gapo. Jadi hak ni boleh juga kita pelajari daripada hadis ini. Kemudian bab tanpa tajuk, nampaknya sekat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Gimana ada salah? Dia juga
Tapi jauh lah. Jadi kita perlu pula gitu. Mana dia akan dipisahkan oleh tiang tu juga kalau sama. Itulah bendanya. Macam hidup saya macam ini dah fair untuk tengok orang macam kalau dia mesti pelipuk kan sekarang. Dia dipaksa dia gini. Benda ni benda khilaf lagi, benda khilaf lagi. Benda khilaf lagi. Kalau tiang tu besar dan panjang boleh sah tu, tak apa, boleh pakai juga. Tidaklah perlu kita gomo, benda ni masih khilaf lagi, masih khilaf lagi. Kalau orang duduk situ berbiar ke dia lah, tak usah lagi geger pula. Tak boleh duduk geger, tak perlulah. Biarlah. Masih khilaf lagi. Kita bikin mati bagaimana boleh kalau dinding dia ambil yang mana mati dia Islam supaya yang kami bersambung dengan salah. Dia tak termasuk. Tak termasuk. Cuma kena jaga jugalah semua, sebaik-baiknya kena jagalah betul biar betul boleh. Jadi kalau kita learn ni kan pasal kapek tu kita kata biar jadi betul dengan hak dalam itulah juga. Dia tak dapat tidak, dia akan ada tempat lagu tu kan, penyambung macam dia kau macam dinding tu dia mesti ada mana-mana pun. Main yang besar ni kalau tidak nak tampung lagu mana hak datang tu mesti ada. Jadi cumanya seboleh-bolehnya sepatutnya kita eloklah. Tapi kalau macam dinding tak apa. Tak apa. Dinding batu kau, dinding kayu kau, dinding cermin kau. Kalau lagi cermin tu lagi molek, nampaklah betul tu. Nampak betul. Cermin nipis lah. Tidak jadi pisau. Tidak sampai potian kan. Jadi boleh sorang duduk situ. Kalau cermin lagilah terang. Kalau tidak begitu pun tak apa. Benda ni sebenarnya termasuk dalam benda khilaf lagi. Khilaf. Kalau kaedah mazhab Syafi'i kan boleh berlaku. Makmum boleh, tok imam boleh berlaku. Sebab tu tempat kita ni tak sibuk. Sebab memang orang pakai gitu dah. Tapi setengah-setengah luar negara dia akan jadi sibuk. Wallahu a'lam.